Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini hari Isnin, 23 November 2020. Bertemankan saya Marsila Hassan. Diharapkan anda semua hari ini memulakan hari anda dengan berfikiran positif, sihat-sihat selalu dan ceria-ceria selalu. Dan hari ini saya ditemani. Oh, enggak kisah seorang-seorang ini. Kita ni tunggu juga, tak apalah. Kejaplah sikit je. Okey, silakan teruskan. Dah habis sambung. Tak, saya nak betulkan tai kat. Silakan teruskan. Tak habis sambung. Diharapkan. Dah habis. Kita harap hari ini hari yang menceriakan anda dalam keadaan cuaca tidak menentu sekarang ini kan, dan kepada yang terbabit dalam banjir dan sebagainya, diharap tabah dan sabar hadapan dengan ujian ini. Dan ini ujian yang sangat getir. Kita menghadapi satu fenomena hujung tahun ini yang biasa kita hadapi, cuma ditambah dengan pandemik COVID-19. Dan bila kita bercakap tentang situasi ini, ia menuntut ketabahan, kesabaran, orang putih kata resilience, ya, dan macam-macam perkara lagi. Dan kita sedang berusaha sedaya upaya untuk memastikan kita dapat mengharungi situasi dengan sebaik-baiknya. Betul. Dan harapnya begitu. Ya, Marsila. Dan diharapkan kepada anda yang terkesan mungkin terkena banjir, kilat dan sebagainya, persediaan tu yang paling utama sekali, Eli. Sebab kita tahu kan perkara ini kerap kali terjadi, saban tahun terjadi. Jadinya perkara paling penting sekali, apa yang perlu kita lakukan adalah melakukan persediaan. Contohnya barang-barang berharga kita tu pastikan kita letak di tempat yang selamat dan sebagainya. Dan paling penting sekali dokumen paling penting tu, letak kat tempat yang tinggi, letak kat tempat yang tak boleh dikenakan air. Itu antara mungkinlah persediaan yang boleh kita lakukan dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu sekarang ni. Dan hari ni Eli, kita bersama juga dengan rakan kita. Ya, betul. Hujung sana itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kedua-duanya. Saya agak kagum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya kagum dengan busana kronik tema sama kan. Betul. Dan patutlah saya tak di tengah-tengah. Di tengah-tengah ni. Patutnya wanita di tengah-tengah, tapi sebab kerana warna tema ni berbeza, jadi saya terpaksa di tengah-tengah lah. Menghalang lah. Bukan. Bukan menghalang. Tidak menghalang, diapit lah. Diapit supaya dapatlah seri itu sikit kan. Warna ni sebab kalau kita macam keadaan kamera sebentar tadi tu, kita nampak ada selang warna yang cantik. Selang yang cantik lah. Ya, betul. Dan saya nak sambung apa yang dikatakan oleh Elis tadi, kalau boleh, berkaitan dengan segala cabaran dengan pandemik COVID-19. Dan ini seakan memberi kita kepada satu tamparan realiti juga. Sebab sekarang kan hujung tahun. Dan kebiasaannya hujung tahun memang kita akan dilanda dengan musim monsun sebegini. Memang dengan musim banjir. Tapi lebih menarik yang pada ketika ini, ataupun lebih mencabarnya pada ketika ini adalah berkaitan dengan keadaan seluruh, boleh dikatakan seluruh semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, berdepan dengan keadaan cuaca yang sangat mencabar. Setiap petang saja kalau di Lembah Kelang ni, mungkin untuk perkongsian penonton yang berada luar di Lembah Kelang, adalah boleh dikatakan hampir pasti hujan setiap hari. Dan masih lagi diberikan amaran cuaca waspada kategori zon kuning, dikeluarkan pukul kuasa dari 22 November pada hari semalam sehinggalah ke hari ini, hari Isnin 23 November. Pada negeri-negeri yang terlibat adalah seperti berikut: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, beberapa mukim di sana, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang. Selangor juga keseluruhannya dijangka mengalami keadaan hujan yang berterusan. Wilayah Setuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Ya, boleh tengok daripada peta tu, anda berada di negeri mana, di kawasan mana. Inilah kawasan yang terkesan amaran cuaca waspada ni. Dan seperti yang Marsila sebutkan juga, persiapan menghadapi banjir kan, segala perkara yang penting, dokumen dan sebagainya perlu disiap dan dipastikan tidak hanyut sekiranya banjir berlaku. Betul. Dan selain daripada kita mengalami masalah gangguan cuaca dan sebagainya, kita juga kerap mengalami masalah gangguan bekalan air. Dan nanti gangguan bekalan air berjadual selama 20 jam setengah di wilayah Kuala Langat dan Sepang bagi menjalankan kerja-kerja penggantian injap pada 24 November 2020. Dan kerja-kerja penggantian injap ini akan bermula pada jam 9 malam 24 November dan bekalan air dijangka akan pulih sepenuhnya pada jam 5.30 petang pada 25 November. Dan pengguna dinasihatkan agar menyimpan air secukupnya untuk kegunaan seisi rumah dan pastikan semua bekas simpanan ditutup. Dan untuk mengetahui senarai penuh kawasan terlibat, boleh semak di Air Selangor. Itu di antara peringatan orang kata kepada anda semua mengenai gangguan bekalan air berjadual daripada Air Selangor. Kalau kita ikutkan sekarang ini semua kita andaikan dah yang terkesan ni, kalau sebelum ni 1.1 juta lebih ni kan, dah ada tangki masing-masing dah. Tangki tangki simpanan. Betul. Sebagai langkah berjaga-jaga kan, sebab kita tak tahu bila gangguan itu akan berlaku dan sebagainya. Kalau sekerap inilah barangkali ia boleh jadi perkara yang berkala juga. Kita tak mahu perkara ini berlaku.
Tetapi seboleh-bolehnya sentiasa ada adanya bekalan air atau tidak, sentiasa ada Biasa ada simpanan. Dan paling standard adalah tong yang berwarna hitam tu. Ya. Kalau di rumah saya sendiri dah ada 2 lah untuk simpanan sendiri. Walaupun ada simpanan masih lagi tidak mengalami gangguan bekalan air berjadual ataupun tidak, tapi ada simpanan itu sendiri. Dan ianya menjadi satu barang yang sangat laris lah di kedai pada ketika ini kan. Ya, betul. Ya. Betul. Betul, Eli? Ada simpanan tu? Ada 2. Sama lah macam ni, ada 2. Satu warna merah. Besar sikit. Oh, awak warna lain ada satu. Sajalah nak nampakkan perbezaan warna. Dan ada beberapa tahun yang lalu saya perasan ada satu ada individu yang kreatif yang menggunakan plastik sampah besar untuk menyimpan air. Okey. Plastik sampah kan yang besar, yang saiz extra large tu. Oh, yang tebal sikit tu. Yang tebal sikit tu, jadi katanya boleh menampung. Jadi diletakkan di atas bakul baju. Kemudian jadi itu orang kata makeshift lah. Kalau misalnya kata stok tong besar tu dah habis kan. Okey, jadi harapnya buat persiapan lah untuk berdepan dengan situasi yang tidak menentu ini. Baik, kita nak ke hari ini kita akan berkongsi sedikit mengenai perkongsian kita hari ini, pasti mengenai kadar kesuburan di Malaysia yang semakin menurun. Ini kiranya sesuatu perkara yang agak boleh kata meruncing dan membimbangkan juga, kerana kadar kesuburan ini mempengaruhi pertumbuhan negara kita pada masa akan datang nanti. Ya, kita bercakap tentang kadar kesuburan menurun ini bukan menyebabkan ataupun diakibatkan oleh masalah ketidaksuburan. Ia lebih kepada pilihan rakyat Malaysia ini dalam kehidupan masa kini, gaya hidup masa kini yang membuatkan mereka memilih untuk tidak mahu memiliki ada cahaya zuriat. mata. Betul. Disebabkan barangkali tuntutan kerja dan ataupun yang kahwin lewat dan sebagainya. Betul. Kerana ia sejajarlah dengan peredaran zaman sekarang. Kerana contohnya kalau wanita kebanyakannya memilih untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau dulu kan nenek-nenek kita umur lepas habis contohlah umur 15, 16 semua tu dah mula berkahwin. Kalau macam zaman sekarang ni wanita ada yang umur 35 pun belum berkahwin lagi. Ini antara penyumbanglah kepada penurunan kadar kelahiran di Malaysia ni. Dan saya kira ini lebih kepada sesuatu yang berlaku di seluruh dunia, bukan di Malaysia sahaja. Kalau melihat kepada satu artikel yang dikeluarkan, kajian yang diberikan juga mengatakan bahawa negara-negara maju mempunyai satu kadar purata tahap kesuburan. Tahap kesuburan ini ketika ini bukanlah tahap ketidakkesuburan tersebut, tapi lebih kepada tahap kelahiran anak, penduduk, bilangan penduduk mereka bertambah juga menurun dari segi puratanya. Dan bukanlah kita boleh standardizekan perkara ini, tetapi ini memang berlaku di seluruh dunia. Dan saya kira ini lebih kepada sebab kita pun antara yang mewakili generasi sekarang ni juga. Mungkin lebih kepada tahap mentaliti semualah, saya percaya. Sebab kalau dulu kita normalkan perkara macam satu keluarga ada 7-8 anak sekurang-kurangnya kan. 4 tu dah dianggap sedikit. Tapi sekarang sekurang-kurangnya setiap pasangan tu, apa yang saya perhatikan, mungkin termasuk diri saya dan rakan-rakan juga di sekeliling, sekurang-kurangnya ada seorang anak itu bagi kita sudah memadai. Kita baru kemudian kita rancang untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu perkara merancanglah. Okey, nanti kita akan bincang lebih lanjut bersama dengan tetamu, dan kalau ada pandangan boleh kongsikan. Kita nak terus dengan akhbar dulu, boleh ya? Ya, silakan. Jarang saya mula dengan berita harian ni. Saya mula boleh? Boleh, silakan. Berita harian. Okey, ini yang jadi tular juga semalam di media sosial tentang pesawat yang mendarat di Lebuh Raya Plus. Yang dilaporkan di sini muka hadapan ini dipercayai mengalami masalah enjin. Anda boleh baca lanjutan muka surat 20. Situasi ini ataupun insiden ini mendapat liputan meluas apabila pengguna jalan pengguna Lebuh Raya yang melewati kawasan berkenaan merakamkan video kemudian berkongsi di akaun media sosial masing-masing. Muka surat 20 ada perinciannya. Enjin rosak, 2 juruterbang warga Singapura selamat. Kisah laporan dari Kulai, sebuah pesawat ringan jenis Beechcraft Bonanza N5045B mendarat cemas di laluan kecemasan kilometer 47.8 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah selatan pagi semalam ketika melakukan pusingan kedua menuju ke Singapura. Dan Ketua Polis Daerah Kulai Superintendent Tok Beng Yau berkata juru terbang sudah membuat pusingan pertama dan pesawat mendarat cemas di lokasi kejadian ketika pusingan kedua menuju ke Singapura. Anda boleh baca lanjutan
perkongsian ini di Berita Harian. Okey. Seterusnya Metro. Seterusnya di NST ataupun Metro dulu? Metro dulu boleh? Metro dulu. Okey. Metro berada bersama dengan saya pada ketika ini. Ini sedikit perkongsian berkaitan dengan pengalaman berkenaan dengan pengalaman pesakit COVID-19. Di muka hadapannya dipaparkan berkaitan 16 keluarga jangkiti COVID-19. Ibu meninggal dan pemergian terpilu, tidak dapat melihat, memandi, mengkafan dan menghantar jenazah ibu ke pusara adalah hakikat serta peristiwa yang tidak mungkin dapat dilupakan Hasmira Hamzah dan 15 ahli keluarganya akibat dijangkiti coronavirus. Ibunya meninggal dunia pada 4 November lalu. Walaupun kini sudah pulih dan menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi Hasmira mahu berkongsi pengalaman sebagai bekas pesakit COVID-19 dan laporan secara menyeluruh ataupun penceritaan yang penuh menyayat hati ini boleh dibaca di halaman ke-12 berkaitan dengan 16 keluarga terkena coronavirus dan terkilan tak sempat tatap jenazah ibu kerana kesemuanya berada di dalam proses rawatan pada ketika itu. Tidak dapat Hasmira keluarga antara individu yang jangkiti COVID-19 bagi kes kluster Permatang. Ibunya Allahyarhamah Rogayah Mat Desa disahkan meninggal dunia pada 8 November lalu dan dikebumikan di kampung halaman iaitu tanah perkuburan Masjid Al-Huda, Kelang Lama Kulim, Kedah. Manakala pada ketika itu Hasmira, suami, bapa, kakak, abang, kakak ipar dan 8 anak saudaranya sudah bebas daripada COVID-19 tapi tidak dapat menyempurnakan jenazah ataupun menatap kali terakhir wajah jenazah kerana masih lagi berada dalam proses rawatan dan juga kuarantin yang dimaklumkan. Tetapi ini mungkin sedikit perkongsian berkaitan dengan realiti situasi yang melanda pada ketika ini. Apa pun boleh baca di halaman ke-12 berkaitan dengan perkongsian selanjutnya. Okey, ini di Harian Metro. Silakan. Di NST pula mengenai high water mark, mengenai paras air meningkat dan perinciannya ada di halaman kedua. Tapi sebelum tu, sebelum kita kongsikan mengenai paras air meningkat tu, nak kongsikan sikit mengenai Selangor. Terdapat 603 kes baru direkodkan. Okey, Selangor registered 603 new cases COVID-19 yesterday, is highest ever single day tally since the pandemic began. Okey, maknanya di sini dikatakan bahawa di Selangor mencatatkan kes pertambahan baru COVID-19 603 kes baru. Ini adalah yang tertinggi yang dicatatkan sejak pandemik ini bermula, di mana ia menyumbang kepada 55% kes malam. Dan the spike in COVID-19 cases in Selangor stem especially from workplace cluster. Okey, di sini katanya peningkatan kes COVID-19 di Selangor ini disebabkan terutamanya adalah kluster tempat kerja. Okey, di mana di sini terdapat kluster disebabkan kluster teratai terdapat 502 kes. Okey, dan Sabah mencatatkan kes kedua tertinggi dengan 311 kes, bermakna 28.4% secara keseluruhannya. Hanya 3 negeri sahaja yang tidak mencatatkan kes baru semalam iaitu Pahang, Terengganu dan juga Sarawak. Dan itu mengenai perkembangan COVID-19 yang berada semalam. Tapi tadi kita dah baca mengenai Hawatomak ni. Okey, so di sini katanya Selangor mengekang Selangor out to curb flood link COVID-19 spread. Preventing the spread of COVID-19 among flood victims at Temporary Relief Centre is a priority for the Selangor government. Ini adalah dalam usaha mengekang penularan COVID-19 disebabkan banjir ini adalah sesuatu yang diberi keutamaan oleh kerajaan Selangor ini. Kerana kita tak naklah disebabkan banjir ini penularan COVID-19 ini semakin meningkat. Dan alang-alang kita dah bercakap mengenai COVID-19 ni, Eli, kita nak kongsikan sedikit mengenai jumlah kes terbaru COVID-19 malam yang dicatatkan iaitu sebanyak 1,096 kes baru dicatatkan, di mana kes pulih secara keseluruhannya di negara ini adalah 41,597 kes dan secara keseluruhannya juga terdapat 335 kematian direkodkan. Ya. Ya. Okey. Saya sentuh sikit berkaitan dengan kluster teratai yang menyumbang kepada peningkatan di Selangor, sebab saya memang lalu jalan tersebut, di jalan teratai tersebut kan, dan memang ianya merupakan satu kawasan PKPD yang dikenakan di seluruhan kawasan perumahan tersebut, di jalan teratai tersebut. Dan semalam sehingga kelewat malam proses saringan bersasar itu masih lagi dilakukan. Dan memang saya sangat tabiklah kepada keseluruhan petugas frontliners kita, pihak KKM kita yang masih lagi bertungkus lumus dalam memastikan bahawa, sebab apabila ianya berlaku di sebuah kawasan perumahan tersebut, ianya pasti akan membabitkan
keseluruhan penduduk yang berada di sana, di kawasan sekitar. Jadi memang satu usaha sama yang sangat ketatlah dilakukan pada ketika ini untuk membendung penularan wabak COVID-19. Perkongsian ini menuntut kita semua mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, ya, cerita tentang kematian, ya, pengumian dan juga kes yang meningkat dan juga situasi banjir ini yang menurun kepada tata cara untuk mengendalikan situasi COVID dengan lebih berkesan lagi, dengan lebih teratur lagi. Okey, itu antara perkongsian di akhbar dan kita nak bawakan perkongsian pertama ini tentang kita bercakap tentang bajet kan, dan situasi kewangan rakyat Malaysia khususnya, tak kira lah kategori mana sekalipun, yang melihat satu sinar harapan apabila adanya iSinar ini. Jadi bagaimana mereka kita mendapatkan tinjauan orang ramai tentang iSinar, bagaimana mereka reaksi mereka, respon mereka terhadap iSinar, ada apa yang mereka nak lakukan apabila dapat dikeluarkan daripada akaun 1 KWSP ini. Saksikan. Baru-baru ini, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengumumkan skim iSinar khas buat para pencarum yang terjejas akibat COVID-19. Dan lebih 2 juta pencarum akan mendapat manfaat daripada skim ini. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Rosmalina, iaitu pengusaha restoran, dan juga Kuratu Aini, iaitu bekas pramugari. Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam Izwan, apa khabar? Waalaikumsalam Izwan, sihat. Baik, Kuratu Aini, mungkin boleh kongsikan dengan kita bagaimana agaknya kerjaya sebagai seorang pramugari ketika itu? Sebelum ni sangat-sangatlah awesome. Semestinya ada kenangan happy, kenangan yang manis, kenangan yang pahit, tapi semua tu memang memberikan satu pengalaman yang sangat bermakna untuk saya. Sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini, saya terbang seperti biasa disebabkan saya bekerja di Kuala Lumpur International Airport, dan bertukar 360 degree selepas berlakunya pandemik COVID-19 ini, di mana bermula daripada Mac 2020 sehingga saya diberhentikan kontrak, penerbangan kami amatlah berkurangan. Okay, akak mengusahakan sebuah restoran bersama akak partner. So kami dah menjalankan perniagaan ni dah hampir 3 bulan lebih. Dah sedia maklumlah kan, sebagai peniaga ni dah confirm lah bila pandemik ni datang dia akan memberi kesan yang sangat ketara lah. Tapi since PKPB ni kami terpaksa tutup awal, so dia sikit sebanyak memberi kesan lah pada kami jualan. Apabila skim iSinar ini diperkenalkan kan, apa reaksi bagi Puan sendiri? Bagi Q, dia adalah salah satu keputusan yang menyeronokkan bagi golongan-golongan yang terjejas seperti kami, dan sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam meneruskan kelangsungan hidup seperti membayar rumah sewa, membayar serba sedikit utility. Kami dalam pandemik selama daripada bulan 2 sampai sekarang, kami memang totally memang kami dah rugi actually, tapi bila ada benda ni kami bernafas. Semestinya memberikan banyak manfaat kepada golongan yang terjejas seperti golongan-golongan yang airline, golongan mana-mana golongan sahajalah yang terjejas pada masa ini, semestinya memberikan manfaat. Okey, nak memulakan bisnes, apa-apa bisnes jual perlukan modal. So mungkin manfaat yang dapat Q peroleh daripada skim iSinar ni, Q boleh dapatkan duit tu, mungkin Q boleh mulakan sebagai modal untuk Q mulakan platform menjual makanan daripada rumah. Bila iSinar ni dilaksanakan, memang bagi saya sendirilah sebagai usahawan, dia banyak membantu dari segi kami. At least kami boleh gunakan untuk kami rolling, kami bayar gaji, teruskan untuk beli inventory, bahan mentah, bayar sewa. Apa yang kalian harapkan untuk skim iSinar ni dan mungkin untuk kehidupan bagi kelangsungan hidup untuk jangka masa panjang ini? Ya, saya rasa skim iSinar ini memang wajar diberikan kepada rakyat Malaysia untuk orang kata meneruskan kelangsungan hidup kami. Dan saya sebagai pencarum sendiri pun memang amat bersyukur bila kerajaan menitik beratkan. Melalui iSinar ni, Q harap rakyat menjadi seorang yang bijak dalam mengelurkan duit, membuat pengasingan di mana yang mana kita asingkan, di mana keperluan, di mana kegunaan. Macam mana kita tahu juga lagi satu, moratorium. Moratorium pun bukanlah bersifat kekal.
malah ia bersifat sementara. Okey, itu antara respon yang diperolehi berdasarkan tinjauan wartawan kami Izwan Zainal, dan pastinya anda yang layak untuk menerima bantuan ataupun skim iSinar ini dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dalam keadaan yang tidak menentu ini. Okey, kita bercakap tentang Belanjawan 2021 yang masih lagi kita harapkan dapat diluluskan dengan semudah-mudahnya, dengan sebaik-baiknya. Pada masa yang sama kita nak juga meninjau bagaimana perbahasan yang dikemukakan ini memberikan suatu garapan yang lebih sempurna apabila kita mendapat Belanjawan 2021 yang betul-betul diluluskan dan akan membantu rakyat, terutamanya mereka yang terkesan ekoran pandemik COVID ini. Kita nak bersama dengan Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi di talian sekarang ini, untuk bercakap bagaimana khususnya Belanjawan 2021 ini dapat menyantuni ataupun membantu golongan M40 yang biasanya akan jadi golongan yang terpinggir saja setiap kali belanjawan disebut. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Boleh dengar? Boleh dengar. Apa khabar, Doktor? Okey. Khabar baik. So, Ya. how are you? Okay. Alhamdulillah. Saya sihat di sini. Doktor, kabarnya di Bangi hujan sekarang ni? Ya, sedap. Biasalah ni. Tadi baru dengar cerita banjir tadi kan. So, kita sangat khawatir sekarang. Ya. Hujan. Tapi taklah teruk sangat. Itulah dia. Okey. Okey, sementara itu kita sembang-sembang tentang belanjawan ini yang kita akan nantikan dengan penuh debaran akan keputusan dan kelulusannya dan sebagainya ini. Doktor, barangkali ada pandangan sendiri tentang bagaimana golongan M40 ini melihat Belanjawan 2021 ini turut memberi keutamaan kepada golongan ini. Doktor boleh dengar? Okey. Hello. Ya, silakan. Boleh dengar? Ya, dengar. Okey. Tadi terputus. Can you just sebut apa yang soalan yang terakhir? You just one line aja. Dia terputus tadi. Okey, baik. Berdasarkan daripada pembentangan Belanjawan 2021, sebanyak 10 bilion diperuntukkan. Okey. Jumlah keseluruhan kepada golongan M40 yang berpendapatan kurang sampai 100 ribu ringgit setahun. Jadi sejauh mana Dr. Madeline melihat situasi ataupun peruntukan ini membantu golongan M40? Okey, kalau kita lihat kategori sekarang kita ada B40, M40 dan T20. Sekarang B40 dengan M40 dua-dua telah rekategorikan lagi. Yeah. Dia ada okey. So bagi M40 ni dia ada 4 kategori ya. Jadi maknanya kategori income untuk M40 ialah antara 4850 ke 10,000 lebih. So mereka ini selalunya terlepas ya. So bagi bajet tahun ini kita dapati bahawa banyak bantuan ataupun bentuk bantuan yang diberikan ataupun diagihkan kepada B40 dan M40. So saya lihat ada lebih kurang 7 yang saya nampak terus ya. Satu ialah dari segi cukai. Di mana pengurangan cukai walaupun simpanan cukai itu dikurangkan untuk 1% sahaja ya. Yang kedua ialah kita lihat skim insurans pekerja. Ya, itu dilanjutkan ke 9 bulan. Dan lepas tu ada program reskilling dan uptooling ada untuk M40 ni. Nombor 4 ialah moratorium disambungkan. Okey, yang kelima bagi mereka yang hilang pekerjaan, mereka boleh mengeluarkan mereka mendapat bantuan bayaran bersasar. Ini penting bagi mereka. Dan yang tadi ada disebut tentang iSinar tadi, ini memang memberi sinaran kepada ramai B40 dengan M40. Itu jadi dari segi bantuan memang kita lihat M40 ada diberi perhatian dalam bajet 2021 ini Ya. Okey. Doktor. Baik, soalan seterusnya, bila kita bercakap tentang golongan M40 ni, dan M40 ni boleh dikatakan ramai juga terkesan banyak kerjaya yang tergolong dalam kategori M40 ni yang sangat terkesan dan seolah-olah menjadikan mereka B40 pula. Jadi bagaimana pada pengamatan doktor situasi ini dapat diuruskan ataupun memang kita akan melihat kelompok B40 ni sebagai pertama jadi B50 ke macam mana? Okey. Yang menarik tentang M40 ini, majoriti mereka ini adalah
yang kita gelar sebagai middle class. Majority middle class ni mereka ada pendidikan, mereka ada pengalaman, mereka ada. So mereka ini penting untuk dibantu sebab berbeza dengan B40 yang memang struggling dulu pun mereka terpaksa berjuang untuk mencari melangsungkan kehidupan, apatah lagi zaman COVID. M40 ni they are educated, majoriti mereka ini bekerja sama ada dalam sektor kerajaan atau sektor swasta atau MNC. Bayangkan gaji mereka inilah 48 sehingga 10,000. So mereka ni memang orang yang ada kemampuan. Tetapi apa yang disebutkan tadi, ada yang dah jatuh jadi B40. Memang betul. Tetapi mereka ini walaupun pendapatan mereka mungkin kehilangan pendapatan, mereka mempunyai resources, mereka mempunyai ilmu, mereka mempunyai pengalaman, mereka mempunyai networking, mereka mempunyai banyak benda yang saya rasa mereka boleh bangkit balik lebih cepat lagi sebab mereka ini berkemampuan so that bantuan kerajaan itu memang bagus diberikan kepada mereka. Baik, bermakna doktor melihat di sini walaupun terkesan dan mungkin boleh dikategorikan dalam B40, mereka boleh bangkit kembali untuk terus berada dalam kategori middle class. Ya, betul. Saya sangat yakin kumpulan ini sangat penting dan dibantu. Dia macam SME juga, small medium enterprise. Kita kena bantu sebab mereka lah yang akan menjana pertumbuhan ekonomi nanti. Okey. Baik. Berapa lama situasi ini boleh sebab kita lihat kawan-kawan saya sendiri ada yang sebelum ni hidup dengan keselesaan dan sebagainya, kemudian apabila terkesan terpaksa membuka gerai dan berniaga ataupun berniaga secara online. Jadi mereka seolah-olah menjalankan kerja-kerja B40 juga. Jadi berapa lama Dr. Madeline melihat situasi ini dapat dipulihkan ataupun dengan memang golongan ini disebut mempunyai pendidikan, mempunyai rangkaian ataupun networking yang baik, tetapi tidak semestinya mereka dapat memanfaatkan ini dalam keadaan sekarang ini. Betul memang kalau nak tahu berapa lama, tetapi setiap challenges yang dihadapi ni sebenarnya dia membuka ruang sebenarnya. Tadi saya dengar tertarik dengan tadi yang membuka gerai itu. For all you know, income ataupun pendapatan daripada gerai, daripada businesses ni atas online ini lebih besar atau lebih kekal berbanding dengan pendapatan dulu. So manfaatkan bantuan yang telah diberikan dan cari peluang yang terbaik. Because as I said, they are the best people yang akan menjana ataupun what we call recovery, economic recovery. Mereka inilah kelompok-kelompok yang boleh menjadi frontliner dari segi menjana semula ekonomi kita. So kita kena sokong mereka itu. Maknanya ni kelompok yang ada resilience doktor. Yes, betul. Sangat kuat mereka ini. Okey. Baik, Dr. Madeline, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan. Terima kasih. Ya, Dr. Madeline Burma, pengasas ekonomi. Bercakap dengan kita tentang ni golongan M40. Jadi M40 ni biasanya kita akan dengar perkongsian mereka di media sosial dan sebagainya, bercakap tentang situasi mereka diberikan kerja, tidak disambung kontrak dan macam-macam lagi, tetapi mempunyai daya tahan dan juga survival yang tinggi untuk memastikan mereka terus berupaya untuk menghadapi situasi ini dan kemudian akan menjadi seorang yang berdaya saing barangkali apabila keadaan semakin pulih dan tidak mahu terus dibelenggu dengan keadaan. Okey, kita nak berehat seketika, selepas ini bersama dengan rakan setugas Hanif untuk bercerita atau mendapatkan perkongsian lebih lanjut berkaitan dengan banjir di Johor selepas ini di Malaysia hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala.
Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, dan itu mungkin sedikit peringatan kepada kita semua berkaitan dengan apa sahaja informasi yang sedang dilalui pada ketika ini, iaitu untuk kita membendung penularan wabak COVID-19 dan pastikan kita sentiasa berjaga-jaga, kerana ini mungkin antara resam baharu yang perlu kita lalui dalam kehidupan. Okey, kita nak menjenguk seketika keadaan di beberapa buah negeri yang terkesan akibat daripada banjir pada ketika ini dengan suasana hujan lebat dan juga keadaan air pasang. Saya mulakan terlebih dahulu di selatan tanah air berkaitan perkembangan terkini banjir di Johor, dan untuk berkongsi keadaan semasa di sana telah pun berada bersama dengan kita di panggilan video adalah Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Datuk Yahya Mahadis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Harap betul-betul yang percaya pun sihat dan ceria pada pagi ini. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Datuk. Kami semua dalam keadaan sejahtera hendaknya. Mungkin yang pertama Datuk boleh berkongsi keadaan pada ketika ini, perkembangan semasa berkenaan dengan situasi banjir yang melanda negeri Johor. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Malaysia pada hari ini. Jadi sebagaimana yang telah kita buat persiapan awal, mana musim banjir inilah satu musim yang kita hadapi setiap hujung tahun dan awal tahun, dan biasanya telah dapat dijangka awal daripada jabatan-jabatan meteorologi dan sebagainya. Walaupun pada peringkat awal kita lihat fokus lebih kepada negeri-negeri pantai timur, tetapi baru-baru ini di negeri Johor sendiri telah menerima tempias awal di mana beberapa tempat di dalam negeri Johor ini telah pun menerima taburan hujan yang lebih dan menyebabkan beberapa tempat dinaiki air banjir kilat. Walaupun keadaan ini masih dapat terkawal dan banjir-banjir kilat ini surut selepas beberapa jam melanda beberapa kawasan, dan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor bersama dengan agensi-agensi lain berganding bahu bagi menyelamatkan mangsa-mangsa ataupun penduduk-penduduk yang terkesan dengan banjir kilat ini, dan sehingga hari ini alhamdulillah kebanyakan mereka telah pun pulang ke rumah masing-masing. Ya. Statusnya kebanyakannya sudah pulang, tetapi masih lagi ada yang berada di pusat pembinaan sementara, Datuk, atau bagaimana pada hari ini? Mungkin kesemuanya boleh dibenarkan pulang? Setakat petang semalam ada lagi tempat yang dah ditutup, tempat-tempat penempatan sementara dan dibuka semula. Ya. Dan saya difahamkan juga telah pun dibenarkan pulang apabila air telah pun surut sepenuhnya. Ya. Jadi pun masih nampak ada lagi tanda-tanda untuk hujan semula. Ya. Datuk, melihat kepada situasi, mungkin boleh kongsikan juga antara kawasan-kawasan yang terjejas daripada banjir kilat ini, dan mungkin melihat kepada punca, sebab difahamkan dari beberapa artikel yang saya baca juga berkaitan dengan keadaan air pasang, dan juga mungkin Datuk boleh kongsikan berkaitan dengan keadaan sebenarnya di sana? Setakat ni kalau lihat daripada pengalaman ataupun panggilan-panggilan yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Bank Malaysia di Johor, kesan daripada air pasang besar itu tidak ada ketara sangat menyebabkan banjir kilat. Okay. Tapi beberapa tempat yang jarang-jarang berlaku banjir kilat ni, yang melibatkan dengan mungkin pembangunan ataupun ada saliran-saliran yang ada tersumbat apabila menerima lebihan hujan daripada biasa,
dan air akan naik lebih cepat dan dalam masa beberapa jam airnya akan turun semula. Hanya terkesan tidak mengambil masa yang panjang lah. Dan saya harap mereka yang tidak terlibat juga harus berhati-hatilah sebab kita banyak perkara-perkara luar jangka banjir kilat ni, mana nama pun banjir kilat dan kita tak dapat nak jangka. Ya, dan ini mungkin boleh Datuk kongsikan juga respon daripada penduduk setempat yang terkesan daripada banjir kilat yang berlaku ini. Bagaimana keadaan mereka dan mungkin kerjasama yang diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan krisis ini? Okey, kita sebelum musim ini tiba, kita pun telah membuatkan banyak pengumuman mengenai keselamatan waktu banjir. Ya. Dan alhamdulillah setakat hari ini kita nampak penduduk-penduduk yang terkesan dengan banjir kilat ni ataupun terlibat dengan banjir kilat ni, mereka lebih bersedia, lebih memahami, dapat memberikan kerjasama kepada pasukan penyelamat apabila kita mengarahkan mereka berpindah awal dan mereka mengikuti arahan-arahan ini, dan kerja-kerja penyelamat itu akan jadi lebih mudah. Dan menunjukkan kerja tak bomba dan juga agensi-agensi yang lain. Datuk, kita sedia maklum ini keadaan yang berlaku di luar jangka kita dan sekarang ini satu dunia dan Malaysia terutamanya sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 juga. Jadi bagaimana dalam menyelarikan berkenaan dengan tanggungjawab pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, pihak berkuasa dalam memastikan bahawa SOP juga perlu dipatuhi, tapi dalam masa sama kita juga berdepan dengan masalah banjir ni. Mungkin boleh kongsikan situasinya Datuk dalam menghadapi cabaran yang begitu berganda ini, Datuk. Okey, SOP banjir untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memang telah ada. Cuma pada ketika ini, kita dilanda wabak COVID-19 dan kita menambah aspek-aspek keselamatan dari segi COVID-19 ini. Jadi kita harus memberi keyakinan kepada orang ramai bahawa pasukan penyelamat ini berupaya untuk memberikan bantuan waktu kecemasan-kecemasan, dan sudah tentunya lah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kena bersedia dari semua aspek. Dan kena pastikan bahawa kami juga adalah yang pergi ke Barisan Harapan menyelamat waktu banjir ini mestilah bebas daripada COVID-19 supaya orang ramai yang menerima perkhidmatan kita yakin bahawa kita ni boleh menyelamatkan mereka dan tidak ada kesan lain seperti COVID-19 sebagainya. Jadi pegawai bomba semua telah diajar tentang langkah-langkah keselamatan COVID-19 dibekalkan dengan peralatan-peralatan perlindungan COVID-19 dan memastikan semua peralatan kita di tempat balai sendiri, kenderaan kita, anggota kita, apa yang kita buat itu semualah pasti telah disanitasikan bebas daripada COVID-19, barulah kita boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik pada masyarakat. Betul, dan ini mungkin merangkumi aspek kita jaga kita itu, Datuk. Datuk, mungkin secara penutupnya boleh berkongsi sedikit nasihat dan juga apa kata-kata yang boleh diberikan kepada mereka yang terkesan dan mungkin hari ini dengan kesiapsiagaan juga untuk berhadapan dengan segala kemungkinan. Silakan, Datuk. Okey, kita menghadapi musim banjir di samping COVID-19 yang belum lagi tamat. Jadi saya berharap masyarakat harus bersedia dengan segala strategi. Dan bagi tempat-tempat yang biasa dilanda banjir ataupun mempunyai tanda-tanda ada kemungkinan akan dilanda banjir, harap mereka bersedia dari segi peralatan-peralatan yang perlu dikemaskan awal di rumah, perkara penting yang perlu dibawa keluar rumah. Sebelum tidur malam tu pastikan tahu di mana pintu keluar. Kalau air masuk ke dalam dadak, mereka boleh keluar menyelamatkan diri. Mana-mana punca-punca api di rumah pasti dibebaskan. Dan peralatan-peralatan tambahan seperti lampu picit sebagainya untuk keluar waktu malam sekiranya berlaku banjir perlu disediakan. Dan yang penting tahu juga, ambil tahu keadaan jiran tempat. Mana kita cuba, mungkin ada jiran yang OKU yang perlukan bantuan tambahan. Mana masyarakat akan ambil tahu dan maklumkan kepada pasukan penyelamat, dan insyaAllah kita akan mengutamakan mereka yang perlu bantuan tambahan apabila berlaku banjir kilat seperti ini. Ya, baik Datuk, itu nasihat yang sangat berguna. Saya kira pesanan yang mungkin boleh kita panjangkan kepada keseluruhan rakyat Malaysia pada ketika ini. Terima kasih banyak Datuk yang setia penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Datuk Yahya Mahdis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor. Terima kasih atas kesudian berkongsi segala informasi berkaitan dengan kami.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berkaitan dengan perkembangan terkini banjir yang melanda negeri Johor pada ketika ini. Alhamdulillah ada sedikit perkembangan positif tapi masih lagi berada dalam keadaan yang berjaga-jaga, dan mungkin sedikit pesanan juga kepada mereka yang terkesan adalah untuk sentiasa minum air dalam keadaan yang mencukupi, dan juga pastikan anda mengelakkan sedikit daripada bahan-bahan mentah dan juga sayur-sayuran pada ketika ini untuk memastikan bahawa kita tidak terkena sebarang implikasi yang lain pula yang dalam keadaan banjir yang sangat mencabar, apatah lagi dalam era pandemik COVID-19 pada ketika ini. Okey, kita nak berhenti seketika kerana selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas yang lain untuk kita meninjau keadaan banjir di negeri Perak pula. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, tadi sebelum rehat Hanif dah berkongsi mengenai perkembangan semasa keadaan banjir di Johor, dan kali ini saya nak berkongsi pula mengenai perkembangan semasa banjir di negeri Perak. Dan untuk mendapatkan perincian mengenai keadaan situasi semasa banjir di negeri Perak ini, di talian telefon sekarang bersama kita adalah penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Azmi Osman, iaitu pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum Tuan Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marsila, apa khabar? Baik, alhamdulillah saya sihat. Tuan sihat? Alhamdulillah sihat walafiatnya untuk melaksanakan tugas terutama di musim banjir ini dan juga sama ekoran juga daripada COVID yang melanda negeri Perak ni. Okey, ya. Baik Tuan, soalan pertama saya nak tanya kepada Tuan. Kita nak tahu bagaimana situasi sekarang, keadaan perkembangan banjir di negeri Perak sekarang ni. Okey, keadaan banjir di Perak masih terkawal, yang mana lebih kurang dalam beberapa kawasan saja yang masih lagi orang kata ada pusat perpindahan sementara. Antara pusat perpindahan-perpindahannya banyak kawasan-kawasan utara, iaitu di mana Bagan Serai terdapat 2 pusat perpindahan. Di Selama juga terdapat 1 pusat perpindahan. Begitu juga dengan di Taiping 1 pusat perpindahan, dan juga di Larut Matang 1, dan semalam juga operasi telah kita laksanakan pada pukul 1 pagi di kawasan Cemoh, di kawasan Cepol, kawasan Meru yang melibatkan lebih kurang 14 buah mangsa. Walaupun keadaan kita tengok cuaca dah terkawal, tetapi kita tetap mengambil langkah berjaga-jaga dengan semua agensi-agensi penyelamat dalam Sungai Perak. Ekoran daripada kenyataan yang tadi keluarkan oleh Jabatan Meteorologi yang mengatakan bahawa pada hari ini di kawasan seperti mana Larut Matang, Kerian, Selama, Hulu Perak adalah hujan di peringkat jingga, iaitu hujan di peringkat berterusan. Dan juga di kawasan-kawasan lain yang mana peringkat kuning, iaitu langkah berjaga-jaga. Jadi dalam soal ini perintah dan kawalan telah kita keluarkan kepada semua anggota-anggota bomba, sama ada daripada yang berkaitan dengan logistik dan juga kemanusiaan, iaitu daripada cuti dan juga dari keluar masuk. Jadi kesemua pusat-pusat pemindahan ini yang beroperasi ini berada dalam keadaan yang baik, yang mana yang kita diurusdiakan oleh agensi-agensi yang menunjukkan satu kolaborasi yang begitu jitu sekali untuk menjaga kebajikan semua masa-masa perpindahan. Seperti mana saya kata tadi, keadaan di Perak adalah masih dalam keadaan terkawal dan ianya tidaklah orang kata begitu serius seperti mana banjir pada tahun 2014 di Kelantan dan di negeri lain. Jadi baik Tuan, sekarang kita faham dengan situasi semasa pandemik COVID-19 yang melanda. Jadi bagaimana antara persediaan yang kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pihak JBPM sendiri dalam menghadapi situasi keadaan banjir sekarang ni? Okey, dalam menghadapi situasi banjir ini yang terutama yang berkaitan dengan COVID-19 yang melanda negeri Perak ini, beberapa arahan telah kita keluarkan, kita pematuhan kepada arah-arahan yang bukan saja dikeluarkan oleh peringkat KKM ataupun NATMA ataupun MKN dan juga jabatan kita sendiri, yang mana kita telah mengenakan cara kepada semua pegawai kita semasa melaksanakan operasi perpindahan dalam mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti mana memakai mask, memakai glove untuk membuat pindahan mangsa, di samping berlaku penjarakan dalam bot kita menggunakan pakai, termasuk juga dengan kenderaan darat kita, lori dan sebagainya untuk mengangkut mangsa-mangsa ke pusat pindahan. Dalam aspek ini, penjarakan itu maksud saya macam biasa. Kalau sebelum ini kita mungkin dalam satu lori atau bot kita meletakkan 10 orang, tetapi kali ini dengan adanya penjarakan bermakna mungkin 4 orang saja. Dan walaupun proses ini mengambil masa orang kata untuk pemindahan mangsa, tetapi ini bukan satu isu kerana kita mempunyai kekuatan bot sebanyak 65 bot di bagi seluruh negeri Perak. Ini belum ditambah lagi dengan bot-bot yang sedia ada oleh jabatan-jabatan lain. So, proses penyelamatan akan berlaku dengan cepat dan juga efisien bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Tetapi realitinya, Masira,
apa yang saya perhatikan di Negeri Perak ini satu tahap kesedaran masyarakat yang begitu tinggi sekali dalam aspek musim banjir ini. Yang mana mereka telah mengambil langkah awal iaitu berpindah dengan sendiri. Ini merupakan satu pemikiran positif yang diterapkan oleh semua agensi melalui media massa telah memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya mereka bertindak dengan lebih cepat sebelum sesuatu berlaku. Jadi dalam norma baru ini, maka tindakan-tindakan kita juga berasaskan pada peraturan-peraturan. Dan lupa saya nambah satu lagi, apabila kita menggunakan kenderaan-kenderaan kita termasuk bot dan juga kenderaan darat, maka kita akan balik ke balai-balai mana kita akan melaksanakan proses sanitasi terhadap semua peralatan kita. Jadi baik, maknanya penduduk di sana sudah mula peka dan mula melakukan pemindahan secara sukarela dan sebagainya ya? Yes, jadi peratusan yang amat tinggi sekali. Bagus. Jadi bagaimana Tuan melihat pematuhan mangsa-mangsa banjir ini terhadap SOP COVID-19 yang telah ditetapkan di pusat-pusat PPS ini? Okey, di pusat-pusat perpindahan, SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan sentiasa dipatuhi kerana terdapat agensi-agensi yang mengawal di pusat-pusat pemindahan. Contohnya Sekretariat Bencana Banjir yang dibantu oleh pihak pengurusan negeri. Ini semua telah memberikan satu kesedaran apabila masuk ke pusat-pusat pindahan, maka proses-proses itu telah pun dilaksanakan dan Alhamdulillah dengan kesedaran yang tinggi daripada golongan masyarakat iaitu mangsa perpindahan banjir. So semua peraturan-peraturan ini dipatuhi oleh mereka. Ini merupakan satu tindakan, satu langkah yang bijak sekali. Okey, jadi mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit kawasan yang berisiko dinaiki air selepas ini atau mungkin kawasan yang patut diberi tumpuan supaya penduduk di kawasan tersebut dapat melakukan persediaan sekiranya kawasan yang mereka duduki itu dinaiki air nanti. Okey, bagi kawasan-kawasan yang seperti mana yang telah dibuat ramalan oleh Jabatan Meteorologi yang menegaskan pada hari ini, iaitu hujan di peringkat jingga, iaitu hujan lebat secara berterusan, mungkin akan berlaku di kawasan Kerian, Aruk, Matang, Selama dan Hulu Perak yang mana saya katakan tadi. So, bagi penduduk-penduduk di kawasan-kawasan berkenaan, berdasarkan pengalaman lepas yang mungkin kawasan mereka atau rendah dan penempatan mereka adalah rendah dan mudah dinaiki air, maka apabila hujan lebat, matikan peralatan sekeliling, dengarkan panduan-panduan ataupun nasihat-nasihat daripada agensi penyelamat untuk segera membuat tindakan dan berpindah ke pusat-pusat pemindahan sementara. Bagi Jabatan Bomba Dampak Malaysia, kami perlulah sentiasa mereka berhubung untuk kami mengambil tindakan tanpa pengira masa dan juga waktu. Kerana seperti mana contoh semalam di kawasan Meru, di mana walaupun pada pukul 1 pagi tetapi gerakan untuk memindahkan mangsa telah kita lakukan. Namun begitu, berdasarkan juga ramalan iaitu di kawasan Kuning, iaitu langkah berjaga-jaga perlu dibuat oleh masyarakat. Di kawasan Golkangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampau, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batam Padang dan juga Mualim. Kerana hujan lebat dijangka juga akan berlaku dan ini perlu diberi perhatian yang serius oleh masyarakat dan keseluruhannya anggota-anggota bomba termasuk agensi-agensi lain telah berada dalam keadaan langkah berjaga-jaga untuk mengambil tindakan membantu bangsa untuk berpindah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Itu dia. Sama-sama. Kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat bertugas Tuan. Terima kasih banyak. InsyaAllah selamat kita bertugas dan diharapkan masihlah terus memainkan peranan untuk menyadarkan masyarakat khususnya di negeri Perak ini. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Itu dia tadi penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Azmi Osman, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Itu dia kepada anda yang mungkin berada di kawasan berisiko, pastikan melakukan pelbagai persediaan dalam menghadapi situasi banjir yang mungkin akan datang bila-bila masa. Baik, itu dia tadi mengenai perkongsian banjir di Negeri Perak dan selepas ini kita akan bersama Ali Iskandar yang akan ada sedikit perkongsian daripada Ali Iskandar. Teruskan bersama kami. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasaraya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi,
Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan ini khusus untuk warga Selangor terutamanya yang mencuba dalam bidang industri kecil dan sederhana ini. Kita ada sesuatu yang akan dikongsikan kepada anda yang diistilahkan sebagai produk ataupun PRODUTK. Nak tahu lebih lanjut, saya bersama dengan Datuk Hassan Azhari Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Okey, ini sesuatu yang menarik ini. Demi membantu golongan IKS dalam transformasi digital ni kan. Jadi diwujudkan inisiatif produk ni. Kalau boleh tak kongsi lebih lanjut silakan. Okey, terima kasih Edi. Sebenarnya seperti mana yang ramai sedia maklum banyak IKS yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini dan kita memikirkan bagaimana kerajaan negeri boleh membantu pengusaha-pengusaha IKS di negeri Selangor terutamanya untuk meringankan beban mereka. Salah satu kaedahnya adalah menerusi program digitalisasi. Jadi kerajaan negeri telah melalui Invest Selangor telah melancarkan program yang dinamakan Program Digitalisasi Urus Tadbir Tenaga Kerja. Yang dinamakan ringkasan produk tadi, PRODUTK. Ini ada inisiatif untuk menggalakkan IKS untuk transform operasi mereka ke arah digitalisasi. Dan program ini telah bermula semenjak 1 Oktober yang lepas. Untuk kempen ini untuk tempoh 3 bulan sehingga 31 Disember 2020 yang mana pengusaha-pengusaha IKS ini boleh mendaftar secara percuma dan boleh menggunakan aplikasi ini secara percuma untuk 3 bulan. 3 bulan ni secara percuma. So maknanya kalau dia daftar 31 Disember, dia boleh guna aplikasi itu untuk 3 bulan yang akan datangnya. Dan selepas 3 bulan dia akan decide lah sama ada nak meneruskan. Kalau dia kata ini adalah baik untuk operasi perniagaan mereka, dia akan teruskan dengan service provider yang telah kita lantik. Okey, bermakna misal kata kalau bermula mendaftar November, 3 bulan bulan November itulah diberikan secara percuma. Ya, betul. Wah, okey. Dari segi tawaran ni apa yang diberikan? Dia sebenarnya aplikasi ini dia sistem pengurusan tenaga kerja lah. Maknanya Human Resource Management System yang mana dia boleh, salah satu cirinya lah dia boleh clock in dan clock out di mana-mana sahaja kita berada. Kalau you kerja dari rumah, you clock in pukul 9 misal kata, dia ada sistem menerusi apps yang diletak di dalam telefon dan sebagainya. Dan dia boleh clock in, ambil selfie, tunjuk dia sedang berada di rumah dan lokasi itu adalah lokasi sebenar because dia ada yang dipanggil geofencing system. So maknanya kalau misal kata Ellie cakap dengan bos nak pergi ke Shah Alam jumpa saya misal kata, tapi you pergi Wan Utama. So kalau nak check in, you check in, clock in dekat situ tunjuk Wan Utama bukannya di Shah Alam kan. Contohnya dia tunjuk geotagging ada geotaggingnya. So maknanya selain daripada itu, selain daripada boleh merekod clock in call out secara tepatnya, boleh monitor siapa lambat 3 minit ke lambat 5 minit ke dan dia keluar dia clock out pukul berapa dan kalau mesti kata kaki tangan itu layak untuk mendapatkan overtime. So dia boleh dikira dari situlah. Cukup ke tidak dia punya ni. Kemudian kalau misal kata dia nak claim mileage. So daripada Seri Pentas ni pergi ke Shah Alam berapa kilometer, definitely dia boleh kira secara automatik lah kan. Tak payah nak buat manual berapa agak-agak betul ke tak betul, tepat ke tak tepat yang diklaim dan sebagainya kan. So memudahkan
pengurusan di pihak sumber manusia lah. Kalau misalnya kata sebelum ni 3 orang yang buat admin, maybe dah tinggal seorang, 2 orang lagi boleh buat sales ke dan sebagainya. Betul. Itu lebih efisien tu. Yes. Okey, dan ialah banyak syarikat korporat besar yang melaksanakan sistem ni, tapi ini apabila diberikan peluang kepada golongan IKS ni, pastinya banyak manfaat boleh diperolehi. Okey, bagaimana caranya Invest Selangor mendorong lebih banyak kelompok IKS ini untuk mengambil bahagian dalam program ni? Okay, kita telah membuat pelancaran rasminya pada Oktober yang lepas. Dan kita juga meneruskan kempen-kempen dan kita bekerjasama dengan dewan-dewan perniagaan, dengan persatuan-persatuan dan komuniti-komuniti perniagaan yang sedia ada supaya maklumat ini disampaikan kepada pengusaha-pengusaha IKS di negeri Selangor. Sebab program ini hanya untuk IKS yang beroperasi di negeri Selangor. Baik. Kalau dia beroperasi di Kuala Lumpur tak boleh lah. Melainkan dia ada business address dia di Selangor. So kita meneruskan kempen kita, salah satunya menerusi program pada pagi ini dan juga menerusi our social media juga. Okey, apa lagi syarat kelayakan untuk menyertai produk ni? Dia benda ni adalah terbuka kepada syarikat perkilangan dan juga syarikat yang berorientasikan perkhidmatan, maknanya retail ataupun legal firm dan sebagainya lah. So kalau syarikat pembuatan atau perkilangan ni, kalau dia dengan syarat staf dia tidak melebihi 200 orang lah. Okey. Itu because itu kategori yang SME tadi kan. 200 orang. Kalau sektor perkhidmatan untuk kaki tangan yang tidak melebihi 75 orang. Okey. Baik. Jadi kalau dia lebih dari itu dia tak layak untuk mendapatkan kempen inilah. Okey, minimum satu syarikat itu beroperasi ada minimum, maybe dalam 5 orang dia ada staf 5 orang dan sebagainya. Kalau baru saja ditubuhkan atau bisnes itu diwujudkan boleh? Dan dia boleh. Sama ada benda tu applicable untuk dia atau tidak, tapi in future untuk pengembangan operasi dia akan datang, pasti dia akan memerlukan sistem yang sebegini untuk menguruskan sumber manusia dia kan. Baik. Secara umumnya Datuk merangkumkan bagaimana aplikasi produk ini membantu pengurusan sumber tenaga manusia dengan lebih efisien. Akhir sekali harapan Datuk kepada bakal pengguna aplikasi ini. Saya ingin menyeru semua pengusaha IKS di negeri Selangor supaya mengambil peluang ini. Peluang ini tidak boleh diperoleh di negeri lain, hanya di negeri Selangor untuk IKS di negeri Selangor. Jadi ambil peluang ini secara percuma dalam tempoh 3 bulan kempen ini. Kalau mendaftar pada 31 Disember pun boleh guna sistem ini untuk 3 bulan yang akan datang. Jadi ambillah peluang yang telah diberikan atas inisiatif Kerajaan Negeri Selangor ini. Mudah-mudahan mendapat sambutan yang menggalakkan. Datuk, terima kasih banyak sudah bersama kami. Sama-sama. Semoga bermanfaat inisiatif yang diwujudkan ini, produk ini. Datuk Hassan Azhari Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor berhad bersama dengan kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Syah berehat seketika. Selepas ini kita bersama dengan tetamu dan juga rakan setugas Hanif dan juga Marsila bercerita tentang kadar kesuburan rakyat Malaysia yang semakin menurun selepas ini di MHI. Kami dah berkahwin 2 tahun dan masih belum mempunyai zuriat. Antara sebabnya adalah yang pertama untuk meraihkan cinta. Dia macam kita couple tapi in halal way, hidup berdua lagi. Yang kedua adalah sebab kami sebenarnya sentiasa ada rasa tak ada zuriat tapi perlu lebih bersedia. Perancangan asal adalah untuk memiliki mempunyai 4 cahaya mata, tapi buat masa sekarang saya ada 1 je lah dulu. Sebabnya 1 kewangan lah. Nombor 2, sebab sekarang ni ramai ibu bapa, saya ada isteri pun, kami 2 masing-masing bekerja dan masa yang diluangkan bersama anak sangat-sangat terhad. Saya berusia 30 tahun dan memiliki seorang cahaya mata. Antara sebab kenapa saya tidak ingin menambah cahaya mata ialah kerana saya merupakan seorang pesakit diabetes type 1. Selepas saya bersalin, bacaan Google saya tak terkawal. Maksudnya terlampau rendah dan saya hampir koma. Dan itulah salah satu faktor kenapa saya tak nak menambah anak lagi lah. Saya dan isteri tidak merancang untuk menambah zuriat kerana buat masa sekarang ni memang kekangan masa dan krisis ekonomi. Since saya dengan suami memang buat 2-3 kerja dalam satu masa.
Jadinya masa agak terhad lah untuk dapatkan masa yang berkualiti untuk spend dengan anak. Seperti yang sedia maklum, apabila berlaku pertambahan ahli dalam keluarga akan meningkatkan kos. Jadi kami perlu merancang sebaik-baiknya untuk keselesaan bagi keluarga kami, especially anak-anak kami lah, dari segi kesihatan, pendidikan, keperluan dan sebagainya. Tapi sekiranya kehadiran cahaya mata yang kedua itu berlaku dengan cepat, kami tidak pernah menolak kerana kami percaya setiap cahaya mata yang hadir itu adalah rezeki. Baik, kemudian soalan kami di Malaysia ini, dan itu sedikit perkongsian masihlah berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan, iaitu kadar kesuburan. Dan kami dah bertanya kepada rakyat Malaysia, antara yang telah memberikan respon berkaitan dengan kenapa memilih untuk tidak punya anak lagi, dah berkahwin 2 tahun ataupun hanya mahu seorang anak buat pada ketika ini, dan itu mungkin antara sebab-sebab yang diberikan seperti tadi. Ya. Betul. Dan sebab-sebab itu sebenarnya menyumbang kepada kadar kesuburan di Malaysia ini. Sebab sekarang ni kita dikabarkan bahawa kadar kesuburan di Malaysia ini semakin menurun, dan ini agak membimbangkan dan meruncing. Dan untuk bercerita mengenai kadar kesuburan di Malaysia ini, kita bersama-sama di studio hari ini adalah Dr. Komati Anak Perempuan Thiagarajan, Ketua Unit Subfertility Bahagian Reproduksi Manusia LPPKN. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Doktor, mungkin tadi kita dah dengarkan berkaitan dengan perkongsian orang ramai, situasi, senario semasa di Malaysia berkaitan dengan tahap kesuburan ni. Mungkin doktor sendiri adalah orang yang lebih tepat untuk menjelaskan keadaan semasa ini. Silakan, Doktor. Ya, terima kasih ya. Mula-mula sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada MHI kerana mengundang LPPKN. Saya rasa topik ini memang sesuai lah sebab bulan November ni bulan sambutan bulan keluarga Malaysia kebangsaan. So topik ini sebab di negara kita institusi kekeluargaan ni dia dah berubah seiring dengan arus pemodenan dan juga urbanisasi, dan persepsi masyarakat terhadap institusi kekeluargaan tu pun dah berubah So topik ini memang sesuai lah untuk dibicarakan pada ketika ini So kadar kesuburan ataupun kita panggil total fertility rate TFR memang kita ketahui di negara kita semakin menurun. Maksud TFR ini adalah purata bilangan anak yang akan dilahirkan oleh seseorang wanita sepanjang usia reproduktif, iaitu dari umur 15 hingga 49 tahun. Dan TFR di negara kita memang dah jauh menurun daripada 6.7 pada tahun 1957 dah turun ke 2.1 pada tahun 2010. Banyak. Ya, dan 2.1 ni adalah paras penggantian, di mana anak yang dilahirkan tu cukup-cukup untuk menggantikan ibu bapa dia. Itu pada tahun 2010. Tapi sekarang 2019 dia dah menurun lagi, rendah ke 1.8. Dan kita menduduki tangga ketiga terendah selepas negara jiran kita macam Singapura adalah 1.2, Thailand adalah 1.5, kita 1.8. Dan dari segi etnik pula kita dapati wanita etnik Cina dan India mempunyai TFR yang kurang dari 2 daripada tahun 2010 lagi. Jadi, Doktor, penurunan itu bagaimana boleh berlaku? Mungkin faktor kehidupan, pemakanan dan sebagainya menyebabkan berlakunya penurunan kadar kesuburan. Penurunan kadar kesuburan kita boleh lihat dari 2 sudut satu dari sudut sosioekonomi, satu lagi dari sudut kesihatan. Kalau kita lihat dari sudut sosioekonomi, salah satu sebab yang memang sangat ketara adalah golongan muda sekarang ingin melewatkan timing untuk memulakan keluarga dan juga untuk menambahkan bilangan anak. Dan antara beberapa sebab yang diberikan yang kita dapat tahu daripada kajian yang dilakukan oleh LPPKN yang kita panggil Malaysian Population and Family Survey, kita dapati bahawa yang paling latest sekali 2014, kita dapati bahawa di antara alasan-alasan yang kita dapati mengapa mereka nak lewatkan perkahwinan ataupun memulakan keluarga adalah mereka nak melewatkan perkahwinan. Itu satu faktor, melewatkan perkahwinan. Dan kita dapati ramai golongan muda, lelaki dan juga wanita sekarang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi, tertiary, masuk universiti, buat degree, buat masters, PhD, dan selepas itu mereka nak mencari kerja, nak mantapkan kerjaya, baru nak memulakan rumah tangga. So kita kena faham, kita dapati bahawa umur di mana mereka berkahwin, kalau kita lihat pada lelaki, pada tahun 2004 umur mereka berkahwin adalah
usia 28 tahun. 2014 dia dah meningkat ke 29 tahun ini untuk lelaki. Bagi wanita pula 2004 usia perkahwinan yang pertama adalah 25 tahun. 2014 dia dah meningkat ke 26 tahun. Dan jika kita lihat usia ibu ketika dia melahirkan anak yang pertama, usia dah meningkat ya, dari 26 tahun pada tahun 2004 dah meningkat jadi 28 tahun 2014 ya. So usia ni meningkat dan kita kena faham bahawa bagi wanita terutamanya tahap kesuburan wanita itu menurun bila usia semakin meningkat. Iaitu bila dah mencecah 30 tahun ke atas, tahap kesuburan iaitu kebolehan, keupayaan wanita itu untuk hamil dan melahirkan anak itu berkurangan selepas umur 30-an. Ya, itu dari sudut wanita. Dari sudut lelaki ya, Doktor? Sudut lelaki. Bila ada anjakan usia ke perkahwinan ni, sebab saya cuba kaitkan juga dengan tahap sosioekonomi, sebab mungkin ada yang tunggu stabil sehingga umur 29 tahun. Saya sendiri berkahwin pada umur 29 tahun kerana ingin menunggu kestabilan tersebut. Tapi dari sudut kesihatannya, jika kita anjakkan usia perkahwinan ni, ianya berkait juga? Ya, dari segi kesihatan memang ada berkait juga sebab bila usia kita meningkat, kita punya tahap kesihatan pun akan menurun. Kita akan mendapat penyakit-penyakit seperti high cholesterol, kita akan dapat penyakit jantung kencing manis, darah tinggi, macam-macam ya. Tapi problem ni, tahap kesuburan ni lebih kita fokuskan pada wanita sebab tahap kesuburan tu kita lihat pada wanita lebih ketara, dia menurun bila usia meningkat. So, sebab itu kita mula risau kerana ada trend di mana ada melewatkan perkahwinan ya. Dan kita ada buat kajian yang MPFS itu juga mendapati bahawa mengapa golongan muda kita dapati 86% memang ada keinginan untuk kahwin, tetapi mereka nak melewatkan perkahwinan. Kenapa? Mereka bagi 3 alasan utama. Satu adalah disebabkan oleh masalah kewangan. Betul. Satu lagi susah nak cari jodoh yang ataupun calon yang sesuai, dan satu lagi adalah nak mantapkan kerjaya dulu sebelum memulakan rumah tangga. Dan satu lagi alasan adalah disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi. So mereka takut nak memulakan mendirikan rumah tangga, dah mendirikan rumah tangga, nak melahirkan anak, nak menambahkan bilangan anak, sebab membawa satu anak ke keluarga tu bermaksud mereka kena bersedia dari segi kewangan. Dari saat anak itu dilahirkan sehinggalah anak itu tamat pengajian ke peringkat yang tertinggi. Betul. Jauh perjalanan tu. Betul, banyak lagi yang mungkin kita boleh sambung. Tapi persoalan tu mungkin kita akan bawa kepada selepas ni kerana kita nak berterihat seketika. Dan mungkin jika kalian ada sebarang persoalan, penonton-penonton Malaysia ini boleh titipkan di Facebook Live MSI TV3 untuk kita tanyakan secara langsung kepada doktor. Kita berehat seketika ya, teruskan bersama kami di Indonesia ini. Biarpun pelbagai faktor menjadi punca, sesetengah pasangan memilih untuk melakukan perancangan keluarga, ada juga pasangan yang sekian lama menanti dan juga berusaha untuk mendapatkan zuriat. Hari ini saya akan bertemu sepasang suami isteri bagi menyelami kisah mereka. Saya telah berkahwin selama 9 tahun dengan suami iaitu Encik Muhammad Khairul Izzuan bin Mansur, dan sepanjang 9 tahun perkahwinan ni banyaklah macam-macam usaha yang dah dilakukan untuk menimang cahaya mata, dan setakat ni belum lagi berjaya. Berat ujian menimpa wanita berusia 33 tahun ini apabila dia beberapa kali mengalami keguguran sejak berumah tangga. Dalam tempoh 4 kali gugur tu, salah satunya kami pernah buat IUI untuk pregnancy, tetapi tak berjaya oleh kerana mungkin ada masalah-masalah tertentu mungkin pada saya ataupun mungkin bukan rezeki yang Allah nak bagi, maka kandungan tu pun gugur juga lebih kurang 5 hingga 6 minggu. Ekoran itu, Syazwani telah dirujuk kepada pakar dan menjalani beberapa rawatan susulan. Doktor nak tahu kenapa sebenarnya saya boleh gugur, tu yang saya diminta untuk buat ujian trombo, torch dan sebagainya, dan alhamdulillah sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Jadi
ikutkan sebenarnya bukan rezeki lah, sebenarnya belum rezeki Allah nak bagi lagi lah. Jadi cabaran yang macam ni kadang ada setengah orang mungkin dah patah semangat dah, tapi saya cuba lagi dan cuba lagi. Tapi itulah nak kata ketentuan Allah tu, rezekinya mungkin Allah belum bagi zuriat sendiri. Bagi mengubati hati, Syazwani dan suami akhirnya membuat keputusan untuk mengambil seorang anak angkat. Sebenarnya untuk ambil anak angkat ni bagi saya lah, pendapat peribadi saya, bukan sesuatu yang boleh fikir dan terus buat. Sebab anak angkat ni tanggungjawab dia bagi saya lebih besar. Anak sendiri tu lain, amanah dia. Anak angkat ni lain, berbeza. Dan proses nak lalu tu bukan mudah. Banyak kita nak kena korban masa, tenaga. Walaupun tidak memiliki pertalian darah, kehadiran Muhammad Akhbar tetap memberi sinar kebahagiaan terhadap pasangan ini. Syazwani berharap permata hatinya ini membesar sebagai insan yang berjiwa besar, penyabar dan bersemangat tinggi seiring dengan kecekalan mereka sepanjang diuji untuk bergelar ibu bapa. Sekarang bila ada anak tu rasanya berbeza sangat. Kehidupan tu berbeza dan apa-apa pun akan dahulukan anak tu dulu. Jadi untuk yang di luar sana yang mana ada anak sendiri, mudah-mudah untuk dapat anak sendiri, maknanya ada rezeki cepat dan sebagainya, bersyukur. Dan jaga betul-betul amanah tu sebab bukan semua orang bertuah. Masih lagi kita membincangkan mengenai topik kadar kesuburan di Malaysia yang semakin menurun bersama Dr. Kumati. Okey, baik Doktor, melihatkan kepada visual yang dipaparkan sebentar tadi, Puan Syazwani ingin mempunyai perasaan ingin mempunyai anak sendiri dan sebagainya, tapi seringkali keguguran. Adakah masalah keguguran yang dialami oleh Puan Syazwani itu tadi disebabkan oleh faktor kesuburan beliau sendiri? Okey, tadi kita dah berbincang tentang faktor sosioekonomi. Sekarang dari segi kesihatan, masalah fertility, apa yang dialami oleh puan tadi sebentar tadi adalah masalah fertility. Okay. Masalah fertility iaitu sama ada tak ada zuriat langsung ataupun maksudnya tak pernah hamil langsung ataupun pernah hamil tetapi mengalami keguguran. Itu pun dimaksudkan masalah fertility, kurang subur. So masalah kesuburan ni secara global adalah sekitar 15%. Di negara kita dah meningkat dari tahun 2004 hingga 2014 ada peningkatan dari 6.9% ke 8.6% dan sekarang saya rasa boleh diunjurkan sekitar 10 hingga 12%, hampir menyamai kadar global. Dan kita dapati bahawa secara amnya masalah fertility ini kita kata 30% adalah disebabkan oleh masalah suami sahaja. Contohnya dalam masalah seksual ke, masalah pada sperma ke atau faktor persekitaran, pemakanan dan sebagainya. Dalam 30% adalah disebabkan oleh faktor pada isteri sahaja. Contohnya masalah dalam hubungan seksual ataupun masalah hormon, berat badan, masalah kesihatan, masalah pada rahim, pengkal rahim, masalah pada tube fallopian, ataupun dikaitkan dengan penyakit-penyakit kencing manis, penyakit tiroid dan sebagainya. Dalam 30% pula masalah pada kedua-dua suami dan isteri, dan dalam 10% pula kita tidak dapat kenal pasti punca penyebabnya, tapi mungkin dikaitkan dengan faktor stres ataupun faktor timing yang tidak kena dengan waktu subuh. Lebih-lebih lagi sekarang ada pasangan yang PJJ hanya bertemu pada hujung minggu sahaja. So ada faktor-faktor sebegini. Tapi daripada data LPPKN kami dapati bahawa faktor suami semakin meningkat. So data kami selama 10 tahun dari 2010 hingga 2019 kami dapati faktor masalah fertility yang disebabkan oleh faktor suami sahaja adalah sekitar 40%. Berbanding 30% sebelumnya. Yang kita kata secara general, so kita punya 40%. Masalah pada isteri sahaja lebih kurang 20%. Dan gabungan kedua-dua suami dan isteri adalah 20 hingga 30%. Dan yang tidak diketahui punca lebih kurang 10%. Masih lagi 10%. Dan kami juga dapati dalam tempoh 10 tahun itu, daripada kesemua ujian analisa air mani yang kita lakukan ke atas suami,
60% daripada ujian itu adalah abnormal. Hanya 40% sahaja yang normal. Jadi kami di LPPKN memang kami bila kami memberi rawatan, memang kami memberi rawatan kepada kedua-dua suami dan isteri. Bergantung kepada punca penyebab. Kami di LPPKN kami dah memberi rawatan ataupun perkhidmatan sub fertility ini dah 40 tahun ini masuk 41 tahun ya. Dan kami mewajibkan kedua-dua suami dan isteri untuk hadir untuk membuat pemeriksaan. Doktor, ini satu penemuan yang sangat saya kira membimbangkan jugalah berkaitan dengan tahap kesuburan. Tapi kita nak meraihkan satu pertanyaan dari rakan kita di Facebook. Ini dari Abdullah Rashid. Selamat pagi doktor. Saya nak bertanya perbandingan tahap kelahiran di bandar dan luar bandar. Mungkin ada sedikit pencerahan berkaitan dengan nombor statistik tahap kelahiran di bandar dan luar bandar, doktor. Walaupun saya tidak ada data yang spesifik, tapi secara kasarnya kita dapati bahawa urbanisasi memang ada memberi pengaruh kepada kadar kelahiran. Sebab macam saya kata tadi, kalau di kawasan bandar, golongan muda lebih mengutamakan, terutamanya wanita, lebih mengutamakan melanjutkan pengajian, kerjaya. Sebab kita dapati buat masa sekarang penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan dah meningkat ya, dah jadi 55% ya. Dan ramai yang melanjutkan pengajian sehingga ke PhD dan sebagainya. Double PhD, triple PhD pun ada. So dalam proses urbanisasi memang dia ada sedikit sebanyak memberi kesan ke atas kadar kesuburan, kadar kelahiran. So memang di ada perbezaan. Memang di kawasan bandar kurang banding dengan kawasan. Doktor, kita ada seminit je. Mungkin soalan saya lebih kepada kita ingin merumuskan topik ini. Secara idealnya nombor ataupun berapa ramai zuriat sekiranya kita ni merancang, kita tidak punya sebarang masalah. Sebab sekarang saya kira itu mentaliti yang ada pada kebanyakan pasangan, termasuk diri sendiri. Secara ringkas, doktor. Okey. Kesan jangka panjang daripada penurunan kadar kesuburan akan berlaku penguncupan populasi. Okey. Sebab seperti yang saya katakan tadi di awal perbincangan kita tadi, paras penggantian adalah 2. Okey. So 2 orang anak paling kurang supaya boleh menggantikan ibu bapa ibu dan bapa untuk maintain populasi kita. Jika kurang daripada itu akan berlakulah penguncupan populasi. Maknanya perlu, kalau 2 orang anak itu perlu untuk menggantikan ibu bapa, kalau lebih itu lagi bagus. Lagi bagus, berapa ramai itu bergantung kepada kemampuan pasangan. Baik, Dr. Komati Tiaga Rajan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami, seorang ketua unit sub fertility bahagian reproduksi manusia Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Pembangunan Keluarga Negara. Sangat penting saya kira statistik dan info yang dikongsikan. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Kita diam tak diam dah berada di penghujung siaran dah, Mas Sila. Itulah kan, macam tak sedar dah, macam sekejap je dah habis dah. Kita bermula bertiga kan, tapi kita berdua saja di penghujung siaran ni. Elis Iskandar masih lagi bersama dengan kami. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia ini. Esok ada satu lagi topik yang sangat menarik dan juga elok untuk kita bincangkan. Topiknya adalah tugas guru semakin mudah. Itu antara topik akan kita kupas esok. Pastikan anda bersama kami esok jam 8 pagi sehingga 9.30 pagi. Dan terima kasih untuk hari ini kerana menemani kami. Saya Hanim Miswan dan Mas Sila dan Elis Iskandar. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi.